Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita di channel Ustazah Yus. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Alhamdulillah ya, kali ini insya-Allah Ustazah akan bawakan satu tajuk yang baru iaitu Hajjatul Wada' bidang sirah pendidikan Islam tahun 6. Jom belajar bersama Ustazah Yus. Baiklah, apa yang kita perlu pelajari pada hari ini? Dapatannya kita tengok di akhir pembelajaran murid dapat. Kita tengok apa objektifnya. Murid dapat yang pertama, menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. Yang seterusnya, murid akan dapat menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Macam mana kisah ataupun susul galur perjalanan kisah Hajjatul Wada' ni dapat ceritakan balik semula. Yang ketiga, murid dapat menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok balik, kita boleh analisis apa isi-isi khutbah terakhir Rasulullah. Dan yang terakhir, objektifnya ialah merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' dalam kehidupan harian. Tanpa membuang masa, jom kita belajar tajuk Hajjatul Wada'. Kita tengok. Mula-mula kita tengok dulu ayat Al-Quran ini Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini adalah surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Dipetik daripada ayat ketiga. Sebenarnya ayatnya panjang lagi, tapi ini adalah surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi apa pula kaitan ayat ini sebenarnya anak-anak sekalian? Ayat ini ialah ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Daripada 30 juzuk Al-Quran itu ada 114 surah. Inilah dia ayat yang terakhir. Ayat ini sebenarnya kita saja kaitkan dengan cerita Hajjatul Wada'. Sebab apa? Sebab ayat inilah yang turun. Ayat ini turun semasa Nabi Nabi mengerjakan Hajjatul Wada'. Sebab itu ayat ini kita highlightkan. Kita tengok seterusnya. Latar belakang Hajjatul Wada'. Apa kisah latar belakangnya? Sebelum berlaku Hajjatul Wada', apa ceritanya? Setelah sekian lama berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat pengumuman untuk mengerjakan haji. Dah lama Nabi hijrah, Nabi tinggal di Madinah. Kali ini Nabi menyatakan hasratnya untuk menunaikan haji. Nak tunai haji itu di mana? Tentulah di Mekah. Nabi masa itu berada di Madinah. Maksudnya Nabi berhasrat untuk pergi ke Mekah tunaikan haji. Apabila mendengar Nabi buat pengumuman tersebut, ramai yang mahu menyertai baginda. Ramai orang-orang Islam yang nak ikut sama-sama menunaikan haji bersama Rasulullah. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. 90,000 orang. Ramai tu seterusnya mereka berangkat ke Mekah pada 25 Zulqaidah tahun 10
Hijrah. Ingat tu, 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah. Masa tu kiranya dah 10 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Barulah Nabi berpeluang untuk pergi ke Mekah menunaikan haji. Tarikhnya 25 Zulqa'dah. Zulqa'dah sebelum Zulhijjah. Orang buat haji pada bulan Zulhijjah. Ya, 25 Zulqa'dah maksudnya dah hujung bulan Zulqa'dah, dah nak masuk bulan Zulhijjah. Okey, setakat ni saya harap semua boleh faham. Kita tengok seterusnya. Cantiknya gambar Mekah, gambar Kaabah, subhanallah. Okey, kita tengok kronologi. Ini kronologi segala perjalanan Rasulullah dan para sahabat orang-orang Islam menunaikan haji. Bermula daripada Madinah, sebab Rasulullah tinggal di Madinah. Bermula dari Madinah, mereka seterusnya bertolak pergi ke ni tempat pertama, iaitu nama tempatnya Zulhulaifah. Zulhulaifah. Okey, ni nama tempat. Di Zulhulaifah, Nabi dan para sahabat bermalam di sini. Di Zulhulaifah. Kemudian berihram. Berihram tu maksudnya memasang niat menunaikan haji dan mulalah berihram. Maksudnya dah bermulalah mereka itu dengan pantang larang orang-orang yang menunaikan haji. Okey. Kemudian daripada Zulhulaifah mereka terus pergi ke Zutuwa. Ni tempat kedua. Itu nama tempatnya Zutuwa. Belum sampai Mekah lagi ni. Daripada Madinah singgah di Zulhulaifah bermalam, kemudian singgah di Zutuwa. Di Zutuwa mereka berhenti dan juga bermalam. Ya, berhenti dan bermalam. Jadi perjalanannya jauh, ya. Okey, kemudian daripada Zutuwa barulah sampai ke Mekah. Jadi Nabi dan para sahabatnya telah masuk ke Mekah. Apa yang Nabi buat? Sesampai di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Okey, tawaf dan sa'i. Ya, ni mula-mula sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, jadi antara ibadah yang Nabi buat mulanya ialah melakukan tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i ni ibadah juga. Ya, tawaf mengelilingi Kaabah, sa'i ni berlari-lari anak. Daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ni sa'i namanya. Okey, seterusnya bila dah sampai ke Mekah, dah selesai menunaikan tawaf dan sa'i, Nabi mula berangkat pergi ke Mina. Ni tempat seterusnya namanya Mina. Okey, apa dibuat masa di Mina? Ini ialah tarikhnya 8 Zulhijjah. Di Mina masa tu dah tarikh 8 Zulhijjah. Nabi pergi ke Mina dan bermalam di sini, bermalam di Mina. Tarikhnya 8 Zulhijjah. Kemudian dah bermalam di Mina, keesokan harinya Nabi sampai ke Arafah. Nama tempat ni ialah Arafah. Di Arafah tarikhnya ialah 9 Zulhijjah. Kalau orang buat haji, inilah klimaksnya. Ya, semua akan berkumpul di Arafah. Okey, wukuf dan khutbah terakhir di Arafah pada masa Nabi buat tu akan wukuf. Wukuf tu maksudnya duduk di situ. Berhenti di situ. Di Arafah, berhenti seketika. Bukan seketika lah, tapi maksudnya kena berhenti duduk diam di situ. Tak perlu bermalam. Tak perlu bermalam, tapi kena berhenti. Kena transit dekat Arafah tu. Okey. Dan Nabi telah menyampaikan khutbah terakhir. Kat sinilah yang pentingnya kita akan tengok apa isi-isi khutbah terakhir tu. Okey. Di sini jugalah tadi ayat yang tadi tu yang kita saja baca pada masa awal tadi tu, di sinilah dia diturunkan, ya. Okey. Kemudian daripada Arafah 9 Zulhijjah tu mereka telah pergi pula ke Muzdalifah. Muzdalifah. Ni nama tempat juga. Okey, tarikhnya ialah 10
Zulhijjah. Kalau kita menyambut Aidil Adha, inilah tarikhnya. Selepas orang menunaikan wukuf di Arafah, kita yang tak menunaikan pun pada 10 Zulhijjah kita menyambut Aidil Adha. Kalau kita tidak menunaikan haji pada 9 Zulhijjah tu, kita disunatkan berpuasa. Puasa Arafah. Okey. 10 Zulhijjah bermalam di sini, di Muzdalifah. Okay. Kemudian seterusnya, Nabi telah pergi ke Mina. Daripada Muzdalifah, patah balik pergi ke Mina. Okey. Kali ini tarikhnya ialah 11 hingga 13 Zulhijjah. Ataupun kita kenali sebagai hari-hari tasyrik. Ini hari-hari yang diharamkan berpuasa. 10 Zulhijjah tadi haram puasa, 11 hingga 13 ni adalah hari tasyrik, juga haram berpuasa. Okey, jadi ibadah apa yang Nabi buat di Mina pada kali ini ialah melontar jamrah dan sembelih unta. Melontar jamrah, melontar dengan batu, mengutip batu, kemudian lontar jamrah. Jamrah tu berada di Mina. Okey. Kemudian seterusnya, tak nampak ya, dia naik. Daripada Mina pergi semula ke Mekah. Patah balik pergi ke Mekah. Maksudnya dah siap lah pusingannya tu. Okey. Di Mekah, Nabi telah melakukan tawaf. Nampak ya? Nabi telah melakukan tawaf di Mekah. Okey, seterusnya dari maksudnya ini dah selesai. Selesai dah dia punya pusingan. Daripada Mekah pergi Mina, pergi Arafah, Muzdalifah, patah balik Mina, patah balik ke Mekah. Jadi dah sampai, dah pusingan tu dah cukup. Ni melakukan tawaf, maksudnya tawaf yang terakhir lah sebelum meninggalkan Kaabah tadi, meninggalkan Mekah. Okay, daripada Mekah tadi dah selesai semua urusan haji, dah lengkap. Nabi pun kembali semula ke Madinah. Okey, inilah dia kronologi ataupun cara-cara yang Nabi ajar kita untuk melakukan haji. Cumanya kita ni kalau di Malaysia, tak adalah kita pergi ke kena tulis dari Malaysia lah, bukanlah dari Madinah kan. Tapi kita boleh juga kita pergi ke Madinah, kemudian ikut susuran Nabi ajar ni. Ataupun kita dari Mekah terus, siap baru pergi melawat ke Madinah. Boleh juga macam tu. Okey, ada rezeki insya-Allah kita akan sampai hajat kita untuk menunaikan haji sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okey, ini kronologinya. Saya harap kamu boleh ingat tempat-tempat yang dituju dan apa yang dibuat di situ. Okey, kita seterusnya kita tengok pula ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Arafah tadi Nabi telah menyampaikan khutbah. Nabi telah menyampaikan khutbah. Khutbah ini macam solat Jumaat lah. Nabi telah menyampaikan khutbah di khalayak ramai. Masa itu sahabatnya seramai 90,000 orang yang menyertai baginda. Okey, apakah khutbah, isi khutbah ini? Khutbah ini adalah khutbah terakhir sebabnya haji ini adalah haji perpisahan, hajjatul wada', haji perpisahan ataupun haji terakhir yang Nabi lakukan. Selepas itu Nabi tak sempat melakukan haji lagi kerana ajalnya telah sampai. Okey, kita tengok apa ringkasan khutbah yang terakhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia. Yang pertama, Nabi tekankan kepada tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Jaga ukhuwah. Senang kata jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Jangan bergaduh kan. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali. Maksudnya, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliah, jangan lagi kita orang Islam sekarang ni, jangan lagi kita ulang, jangan lagi kita buat.
Banyak kan perkara-perkara amalan jahiliah tu. Jadi semua perkara-perkara negatif tu kita tak boleh lakukan. Tak payah ulang balik semula. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Dalam khutbah Nabi ni, Nabi angkat martabat kaum wanita. Wanita tu bukan biasa-biasa. Di dalam Islam, wanita itu diangkat martabatnya sehingga Nabi pesan kena berlaku baik kepada wanita dan tunaikan hak kaum wanita. Okey. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi kita hidup, rujukan kita adalah Al-Quran, adalah Sunnah. Sunnah ni ialah hadis-hadis Nabi lah. Dia merangkumi segala perbuatan Nabi, kata-kata Nabi. Sunnah. Okey, yang seterusnya, wajib mentaati pemimpin. Nabi pesan kat kita. Kita kalau sebagai rakyat wajib taat kepada pemimpin. Tapi pemimpin yang macam mana? Selagi tidak melanggar syarak. Selagi pemimpin tersebut tidak melanggar hukum-hukum syarak, tidak melanggar hukum agama, kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Tetapi apabila sampai tahap pemimpin itu sudah tidak lagi mengamalkan hukum syarak, pemimpin itu sudah mula melanggar, mengarahkan kita melanggar hukum syarak, maka di situ kita tidak perlu, tidak wajib lagi mentaati pemimpin tersebut. Okey, seterusnya, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Ini semua rukun Islam lah. Nabi pesan pada kita supaya tunaikan rukun Islam tu dengan bersungguh-sungguh. Solat fardu 5 waktu sehari semalam jangan ditinggal. Itu yang penting sebagai umat Islam. Mengaku Islam, rukun Islam kena kita buat. Okey, kemudian berpuasa. Berpuasa di mana? Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat. Zakat yang wajib. Menunaikan zakat. Kemudian haji. Haji ini wajib kepada orang yang mampu. Kalau saya tak mampu, kalau tak mampu, Allah maafkan. Ada pengecualian. Siapa yang dah mampu, dah cukup syarat apa semua, wajib tunaikan haji. Okey, seterusnya, menjauhi riba. Kerana riba adalah haram. Apakah itu riba? Riba ni dalam proses jual beli, kan? Contohnya, pinjam daripada A, pinjam daripada B RM10. Janji besok bayar. Tetapi tiba-tiba B tak dapat nak bayar besok. Dia tangguh. Lusa baru dia bayar. Jadi A minta pula ada bunganya. Bunga. Dia minta lebih. Sebab lambat bayar, katanya kena bayar RM10 5 kupang. Contoh. Yang 5 kupang itulah namanya riba. Okey, itu riba. Jadi perkara riba adalah haram. Jelas haramnya di dalam agama kita. Jadi kita perlu menjauhi. Nabi pun pesan jangan amalkan riba. Okey, inilah antara ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok pula iktibar. Iktibar peristiwa Hajjatul Wada'. Apa iktibar, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Hajjatul Wada'? Okey, yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Kita tengok macam mana Nabi, kronologinya bukan senang, sampai singgah bermalam di sana, singgah bermalam di sini semata-mata nak menunaikan ibadah haji, kan? Jadi bila buat sesuatu perlu bersungguh-sungguh. Ibadah apa pun, ibadah solat pun bersungguh-sungguh, ibadah puasa bersungguh-sungguh, ibadah kita menuntut ilmu, menuntut ilmu ibadah ke tidak? Menuntut ilmu juga adalah ibadah. Jadi perlu buat bersungguh-sungguh.
Okey. Kemudian yang kedua, apa dia? Kita hendaklah mengasihi baginda. Baginda Nabi. Sebagaimana Nabi mengasihi kita. Nabi sayang kita kan? Nabi ajar kita, tinggalkan pesanan buat kita. Dalam khutbah terakhirnya macam-macam pesanan. Itu menunjukkan Nabi sayang dekat kita. Kita pula bagaimana? Kita juga hendaklah mengasihi Nabi, menyayangi Nabi. Caranya macam mana? Caranya dengan kita ikut perintah Nabi, ikut apa yang Nabi ajarkan. Okey. Seterusnya, kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir dan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu daripada ayat yang kita baca mula-mula tadi kan. Waraditu lakumul Islam Madinah. Allah kata Allah reda agama Islam itu sebagai sebuah agama. Agama yang benar di sisi Allah. Jadi tak payah kita cari agama yang lain, melainkan kita betul-betul kena pelajari agama Islam dan fahami betul-betul dan kita amalkan apa yang terkandung di dalam agama Islam ini. Okey. Seterusnya, berbuat baik dengan semua orang. Ya, daripada peristiwa Hajatul Wada' ni, Nabi pesan, pengajarannya kita boleh ambil ialah kita ni kena berbuat baik dengan semua orang. Semua orang kita kena buat baik, jangan pilih-pilih orang sahaja. Okey, seterusnya kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Tadi kita sudah dah terangkan. Jadikan sebagai panduan hidup. Hidup kita kat dunia ni itulah kuncinya. Okey, seterusnya kita mesti mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Sebagai orang Islam, itu yang perlu kita lakukan. Seterusnya, umat Islam mesti hidup bersatu padu. Bila dah ramai-ramai umat Islam, tengok sahabat Nabi, 90,000 orang yang menyertai Nabi menunaikan Hajatul Wada'. Mereka semua bersatu. Bersatu padu. Kita sebagai umat Islam kena hidup bersatu padu. Seterusnya, umat Islam mesti menjauhi pergaduhan. Dah hidup bersatu padu, janganlah bergaduh. Itulah maksudnya. Elakkan pergaduhan. Okey, ini antara peristiwa iktibar daripada peristiwa Hajatul Wada'. Jadi, kita ambil pengajaran, kita laksanakan pula dalam kehidupan kita mana yang sesuai. Boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok apa pula ya rumusan. Apakah rumusan daripada peristiwa Hajatul Wada' ini? Dalam peristiwa Hajatul Wada', Nabi Muhammad SAW mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji. Dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu dia. Nabi yang ajar kita. Daripada peristiwa ni kita tahu, nak laksanakan haji, kena buat tawaf di Mekah, di Kaabah, kena sa'i dulu, kan? Kemudian pergi ke Mina, pergi ke mana lagi? Arafah, Muzdalifah, nama-nama tempat tu semua. Siapa yang ajar kita? Nabi yang ajar. Bila Nabi ajar, inilah dia peristiwa Hajatul Wada'. Daripada peristiwa itu, umat Islam tahu macam mana cara-cara untuk menunaikan haji. Okey. Dan juga daripada khutbah terakhir Nabi tu, kita dapat ambil pesanan-pesanan Nabi. Jadikan pesanan Nabi itu sebagai panduan kita untuk kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Okey, saya harap semua faham tajuk kita hari ini, iaitu Hajatul Wada'. Alhamdulillah. Sekian dulu, dah habis dah tajuk kita Hajatul Wada'. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, saya harap semuanya dapat ambil iktibar
daripada peristiwa Hajjatul Wada. Ingat ceritanya, ingat kisahnya dan jadikan iktibar, jadikan tauladan kita. Semoga kita semakin mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanam niat di dalam hati kita, suatu hari nanti aku juga akan pergi menunaikan haji sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah. Okey, berjumpa lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.